Yang pertama sekali, bila kita membicarakan tentang Islam, kita tengok bab dunia. Dalam hal keduniaan, apabila seseorang itu bertobat dia nak membeli sesuatu barang, dia mesti pastikan barang yang dia beli itu bukan barang yang tipu lah, barang yang palsu lah. Sama juga apabila dia menerima duit, dia pastikan duit yang dia terima tu bukan duit yang palsu. Mesti dia pastikan duit itu tulen lah. Itu dalam hal keduniaan. Sebelum dia membeli satu barang, dia akan pastikan dia tidak tertipu. Itu dalam bab keduniaan. Dalam bab agama, Nabi Muhammad SAW ada sebuah cerita yang riwayat apa? Ini syekh saya dulu sebut. Dan bila kami dalam peperiksaan kami suka meniru. Tengok kalau Rasulullah menunjukkan sampai ke besar meniru. Tapi syekh saya dulu sebut, man rasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu ni bukan di kalangan kami. Syekh saya dulu sebut. Di sini umum. Tapi tipu ni kira menipu lah. Siapa tak nak menipu kan? Dia dalam peperiksaan. Tapi itulah yang disebut oleh syekh saya. Barang siapa menipu ni bukan di kalangan kami. Jadi bila kita beli barang, apabila kita mendapati kedai yang menjual barang tu dia tipu kita, contohnya kita beli seluar jin. Kita beli seluar jin. Dia kata seluar jin ni dia mau camel kan? Bila seluar jin harga apa? Dia mau camel ni harga dia mahal lah, beratus-ratus lebih 300 kan? Kemudian kita membeli, kemudian kita bawa kepada kawan kita kata, aku tengok cara jahitan ni bukan seluar jin ori ni, palsu ni. Jadi mana tahu kedai yang beli kita ni dia tak nipu orangnya. Jadi kita semua saksi kan, kawan kita kata apa? Seluar jin ni tak ori. Kemudian bertekor kita dengan kawan kita sampai tak tegur pasal seluar jin. Kemudian kita pun tanya orang lain, tanya yang pasal pasal seluar apa semua. Kemudian kita setelah kita buat kajian, jadi kita tahu yang seluar jin yang kita beli tu seluar jin yang tak ori lah, palsu punya. Jadi mesti kita bawa jadi kita pun pergi ke kedai balik, kita mesti bawa walaupun pembelian sudah dibuat. Maknanya kita tak belilah lagi dekat kedai tu. Kita bawa lah, kita beli sesuatu benda yang palsu. Benda yang ni lah, yang tak ori kan. Itu dari sudut keduniaan. Kerana dari sudut keduniaan tu kita dah rasa marah bila ditipu. Sama juga kita tengok dari sudut ibadat. Dari sudut ibadat, kita tidak boleh mengamalkan sesuatu yang palsu lah. Dalam bab dunia pun kita marah, apatah lagi dalam bab ibadat. Jadi
Tapi katakanlah suatu hari kita terdengar orang budak sebelum dia masuk tanah, dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Belum masuk tanah, dia baca begitu. Kemudian kita panggil, wah ini pasti apa orang baca doa makan belum masuk tanah. Ini contoh lah, ini contoh lah. Doa juga masuk dia baik, benda baik apa salahnya? Biarlah bahasa Arab, benda baik. Allahumma barik lana, ya Allah berkatikanlah kepada kami apa yang engkau rezekikan, telah engkau rezekikan kepada kami, dan jauhilah kami dari api neraka. Jadi apa salahnya? Jadi kita tengok itu baik. Tak kena didik. Sebab Islam ni dia berdasarkan dalil, kan? Apa yang Nabi buat itu yang kita baca, kan? Bukan yang main kita pakai dalil umum. Cuma kita salah ni. Sepatutnya doa yang betul, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita terang betul ini yang diajar di Islam, doa sunat. Kemudian budak dia rawat juga kita balik. Dia kata, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fayastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Atau dia sambung baik, quluni astajib lakum. Dia kata, doa lah apa-apa pun. Mudah-mudahan Allah akan makbulkan doa kita. Dia pakai dalil umum. Sebelum selesai, kita faham. Sedangkan Nabi dah ajar lah doa tidur apa, doa masuk tanah apa. Tapi dia pakai dalil umum. Kan sekarang ni zaman orang suka pakai dalil umum. Jadi dia pakai dalil umum. Dia kata boleh doa dalam apa saja. InsyaAllah Allah akan perkenankan. Jadi tercengang kita nak jawab kan. Tapi itulah, ini dinamakan saling. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Ini perkara-perkara yang direka-reka. Sedangkan Nabi dah ada apa dia doa sebelum masuk tanah. Tengok kita pakai dalil umum, bacalah doa apa-apa pun. Yang ini menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Sama juga,
mufti wilayah salah satu tuan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia jawab secara secara adil. Ulama mana yang mengharuskan, ulama mana yang mengharapkan, kesimpulan. Tuan-tuan boleh buka dalam website mufti wilayah kita. Mufti wilayah kita kan oleh ahli tawaduk. Kita memang pakai belakang ulama. Jadi dalam itu dia dah membicarakan tentang zikir menari ni. Tariqah ni dia pakai dalil umum. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang beriman yang mengingati Allah dalam keadaan duduk, berdiri, baring. Jadi tariqah dia kata kalau duduk boleh zikir, baring boleh zikir. Kan? Dia kata menari apa salahnya? Dia dia kata apa salahnya menari? Kemudian dia bawa hadis Ja'far bin Abi Talib. Nabi puji dia, Ja'far bin Abi Talib ni seronok. Dia seronok biasa bila orang puji kita. Lagi Nabi puji, dia seronok lah. Jadi waktu Ja'far bin Abi Talib ni seronok, dia tak suka apa-apa. Tak ada sebut Alhamdulillah ada. Apa? Dia joget pusing dia atau lepas masyarakat dia kan? Pusing kan? Jadi kesilapan dalam penggunaan dalil. Pakai dalil umum. Dia pakai dalil umum. Zikir duduk. Zikir duduk boleh, diri boleh, baring boleh. Takkan menari tak boleh. Tapi kat sini bukan kita nak hukum sesat tu kan. Kita amalan kita apa banyak tak banyak pun kita nak hukum sesuatu orang bersesat. Tak. Jadi kita membicarakan dari segi penggunaan dalil umum ni. Kerana
mati syahid juga kan. Maknanya sahabat Nabi pun dah tegur kita penggunaan dalil tu biar betul. Mesti berpandukan kepada ulama-ulama mazhab dan ulama-ulama hadis. Supaya keturunan agama tu dijaga. Itu sebab imam-imam kita ni dia mempertahankan hadis-hadis Nabi ni supaya daripada dulu lagi ada golongan-golongan yang menipu dalam agama ni. Jadi contoh adalah sama juga macam zikir-zikir harian kita, zikir lepas solat, kemudian pagi ni ada zikir apa. Ini semua telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Selepas zikir pagi tu buatlah amalan apa yang memang kita pakai dari umum, kepada baca Al-Quran, berzikir, itu boleh. Selepas kita melakukan zikir-zikir pagi yang telah diajar oleh Nabi, kemudian kita lakukan zikir-zikir harian kita seperti baca Al-Quran. Itu semua memang menggunakan dalil umum yang disepakati oleh ulama. Jadi tuan-tuan dan puan, bagaimana ulama-ulama kita menjaga keturunan agama. Yang paling saya tengok yang paling adil, mufti wilayah kita lah. Apabila membicarakan sesuatu perkara tu, dia mengemukakan semua pendapat, kemudian dia akan buat kesimpulan kat bawah, tanpa menghentam ataupun membid'ahkan ataupun menyesatkan orang yang tidak bersependapat dengan dia lah. Yang tu dia bincang dari sudut ilmiah. Jadi kita macam mana? Jadi kita sebagai penuntut ilmu ni, tak saya muda lagi, kita bukan ahli ulama, tapi kita menakalkan kata ulama. Jadi sebagai kita pun nak selamat, pegang pada prinsip dalam mazhab Syafi'i pun insya-Allah selamat. Imam Syafi'i ni orang muda lama, penegak sunnah kan. Jadi memanglah Imam Syafi'i sangat sayang dengan Nabi Muhammad SAW. Nampak? Jadi kita pegang prinsip apa yang telah diajar oleh Imam Syafi'i. Banyak kitab dia, banyak anak murid dia hebat-hebat. Imam Syafi'i ada dua orang, dua ulama yang hebat dalam bidang hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Imam Nawawi ke apa. Dua-dua hebat. Kita dalam mazhab kita ada ulama-ulama yang hebat dalam bagian hadis. Ibnu Hajar dan Imam Suyuti pun masuk juga. Imam Suyuti masing-masing banyak kitab dia. Jadi itulah tuan-tuan, kepilihan dalam Islam ni sangat penting. Jadi dalam Al-Quran pun Allah suruh kita guna